Terdapat pelbagai agama dan kepercayaan yang dianuti oleh suku, kaum dan etnik di Malaysia. Antaranya ialah Islam, agama rasmi Malaysia, Kristian, Hindu, Taoism, Buddha, Animisme dan lain-lain lagi. Kami dari kumpulan Ais Kosong telah memilih Islam dan Kristian sebagai pembikinan video dokumentari berkaitan pengetahuan umum tentang agama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pembentukan rumah ibadah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin membentangkan sejarah pembentukan Masjid Tengku Ampuan Jemaah Bukit Jelutong Shah Alam yang mula dibina pada bulan Mei 2010 dan telah siap sepenuhnya pada bulan Mac 2013. Masjid diraja ini mempunyai kawasan seluas 2.07 hektar dan ianya boleh memuatkan kira-kira 4,000 jemaah dalam satu masa. Fungsi rumah ibadat di sini, tempat beribadah bagi orang Islam, solat hari raya, solat Jumaat dan solat tarawih. Yang kedua ialah tempat pemungutan dan pembayaran zakat fitrah. Ringkasan tentang agama Islam. Hai, nama saya Luqman Hadi. Saya akan menjelaskan tentang beberapa perkara. Perkara yang pertama ialah ringkasan tentang agama Islam. Islam adalah agama Samawi yang bermula di Arab pada abad ke-7 Masih oleh Nabi Muhammad SAW. Agama ini didasarkan pada Al-Quran, iaitu kitab suci umat Islam yang diyakini sebagai wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Pengikut Islam disebut sebagai Muslim. Ajaran Islam mengajarkan keimanan kepada Allah sebagai Tuhan Tunggal serta mengakui para rasul dan kitab-kitab yang terdahulu. Kepercayaan dalam Islam. Assalamualaikum, nama saya Nazira Rabi. Hari ini saya akan terangkan tentang kepercayaan agama Islam. Kepercayaan terdapat dalam Islam ialah rukun Islam yang terdiri daripada 5 perkara, iaitu mengucapkan 2 kalimah syahadah, menunaikan solat 5 waktu, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan mengerjakan haji bagi yang berkemampuan. Setiap orang Islam wajib mengamalkan rukun Islam. Etnik menganut agama Islam. Hai, nama saya Tengku Nur Alni Fatini dan hari ini saya akan menceritakan tentang etnik yang menganuti agama Islam di Malaysia. Di Malaysia, etnik yang majoriti beragama Islam adalah suku Melayu. Sebahagian besar penduduk Melayu di Malaysia menganut agama Islam. Selain suku Melayu, terdapat juga etnik-etnik lain di Malaysia yang majoriti beragama Islam seperti Melayu Brunei, Minangkabau, Bugis dan sebahagian daripada komuniti Aceh. Selain itu, terdapat juga kelompok etnik lain yang juga beragama Islam, namun jumlahnya tidak sebesar suku Melayu. Sepenting untuk diingat bahawa Malaysia adalah negara multicultural dengan pelbagai etnik dan agama. Jadi selain majoriti beragama Islam, ada juga etnik-etnik lain yang mengamalkan agama-agama lain seperti agama Buddha, Hindu, Kristian dan agama-agama tradisional. Kitab suci. Tentang kitab suci yang digunakan oleh orang yang beragama Islam. Terdapat 4 kitab suci yang digunakan oleh orang yang beragama Islam seperti Taurat, Zabur, Injil dan juga Al-Quran. Tetapi pada masa kini orang Islam percaya bahawa kitab-kitab selain Al-Quran telah diubah sesuai mengikut kehendak pihak-pihak tertentu, maka ia bukan lagi merupakan naskah-naskah yang tulen. Ketua agama Islam. Ketua agama Islam di Malaysia dikenali sebagai mufti. Mufti adalah gelaran bagi seorang ulama Muslim yang memiliki kuasa atau kebenaran dalam memberikan fatwa dan berperanan penting dalam masalah agama dalam masyarakat Muslim di Malaysia. Setiap negara bahagian di Malaysia memiliki mufti sendiri yang bertanggungjawab atas urusan agama Islam di wilayahnya. Tabung rumah ibadat. Yang ketiga ialah tabung ataupun yayasan masjid. Di Malaysia terdapat beberapa bentuk badan amal atau entitas yang digunakan untuk mengelola masjid dan mendukung kegiatan keagamaan Islam. Yang pertama, tabung masjid. Tabung masjid adalah badan amal atau dana yang dibentuk untuk mengumpulkan sumbangan dan donasi dari masyarakat Muslim. Dana yang terkumpul digunakan untuk membiayai operasi masjid, memperbaiki fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan agama. Yang kedua, yayasan masjid. Yayasan masjid adalah satu entiti yang didirikan untuk mengelola aset dan dana masjid dengan cara yang lebih formal. Yayasan masjid bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan, perencanaan kegiatan dan pengembangan masjid untuk jangka masa panjang. Perayaan. Antara perayaan yang disambut oleh umat Islam ialah Hari Raya Aidilfitri, juga dikenali sebagai Hari Raya Puasa. Hari Raya Aidiladha juga dikenali sebagai Hari Raya Haji, Maulidur Rasul, Awal Muharram dan juga Nuzul Quran. Itu adalah beberapa perayaan penting yang dirayakan oleh umat Islam di Malaysia. Institusi keagamaan. Institusi keagamaan
keagamaan ini sebagaimana yang telah kita ketahui, sejak dahulu lagi institusi agama adalah sesuatu organisasi yang bertujuan bagi mengembangkan agama Islam dan membimbing masyarakat dalam menuntut ilmu perawi. Dari segi hukum, ilmu fiqh, ilmu tauhid dan ilmu hukum alam, akidah dan lain-lain. Simbol kesenian. Bentuk yang terdapat di Masjid Tunku Ampuan Jemaah ini ialah reka bentuk yang luas di sini berdasarkan seni bina Islam Timur Tengah tradisional dan luarannya kebanyakan dihiasi dengan tulisan-tulisan Al-Quran terutamanya di atas pintu masuk utama. Ianya mempunyai 4 menara yang sama besar dan kubah di tengah. Di dalamnya terdapat ruang yang luas dan lapang. Pantang larang agama Islam. Tentang larang agama ataupun perkara yang haram dalam Islam. Apakah itu haram? Haram adalah sesuatu perkara yang dilarang dan berdosa sekiranya dilakukan dan mendapat pahala sekiranya ditinggalkan. Sebagai contoh, berzina, memfitnah, makan harta anak yatim, mencuri ataupun meminum sesuatu yang memabukkan. Sent from God to a city of Galilee. Saint John the Evangelist yang megah berdiri gagah di tengah-tengah kesibukan kota Kuala Lumpur. Selamat datang di tengah-tengah Kuala Lumpur, di mana sebuah karya agung menanti Katedral Saint John the Evangelist terselip di kawasan tenang Bukit Nanas. Katedral megah ini turut berubah paduan harmoni antara gaya seni bina yang berbeza yang menghasilkan keanggunan dan kegemilangan. Hayati sejarahnya yang kaya dan menikmati pesona dan pendalam Permata Katolik Rom ini terletak di tengah-tengah Kuala Lumpur. Keanggunan tempat suci ini menanti menjemput anda untuk menyaksikan keindahan iman dan budaya yang berpadu. Kepercayaan Roman Katolik adalah kepercayaan agama Katolik Roma yang merupakan salah satu denominasi utama dalam agama Kristian. Trinitas, keyakinan akan Tritunggal Maha Kudus, iaitu satu Tuhan yang ada dalam 3 pribadi, iaitu Tuhan Bapa, yang kedua Tuhan Putera, iaitu Yesus Kristus, dan Tuhan Roh Kudus. Yang kedua Maria, penghormatan kepada Santa Maria, Ibu Yesus yang dianggap sebagai parawan Maria. Kitab-kitab agama Kristian ialah Alkitab, yang terdiri daripada 2 bahagian utama, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itu kitab suci yang paling penting dan dianggap oleh penganut Kristian sebagai wahyu Tuhan. Alkitab ditulis dalam pelbagai bahasa kuno seperti Ibrani, Aram dan Yunani. Perjanjian Lama mengandungi dokumen yang dipercayai telah ditulis sebelum kelahiran Yesus Kristus. Perjanjian Lama termasuk buku-buku seperti Kejadian. Ia mengandungi kisah penciptaan, peristiwa sejarah, undang-undang, nubuatan dan kehidupan para nabi. Bahagian kedua Alkitab Perjanjian Baru mengandungi kisah tentang kehidupan, ajaran, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Perjanjian Baru terdiri daripada 4 Injil, Matius, Markus, Lukas dan Yohanes, yang menceritakan kehidupan dan ajaran Yesus. Alkitab dianggap sebagai panduan rohani bagi orang Kristian dan sumber kepercayaan dan seajaran mereka. Di Malaysia terdapat beberapa etnik yang menganuti agama Kristian, Bumiputera, termasuk Iban, Kadazan Dusun dan lain-lain. Dan etnik Tionghoa. Bumiputera ialah istilah yang digunakan untuk menggambarkan orang asli Malaysia dan merangkumi pelbagai kumpulan etnik seperti Iban, Sarawak dan Kadazan Dusun Sabah. Sebahagian daripada mereka menganut agama Kristian, terutamanya agama Protestan seperti Anglican dan di samping itu, Malaysia mempunyai beberapa kumpulan etnik minoriti lain seperti India dan orang asli. Paling ramai orang Malaysia lah. Di sini lebih kurang paling ramai China dan India. Memanglah tak ada Melayu datang ke sini. Tapi ada juga orang dari Sabah, Sarawak. Okay. Tiap minggu orang datang, kita ada collection dan mereka akan memberi apa yang mereka mahu. Tidak ada kita kata mesti bagi tidak paksa dan amount pun ikut suka hati kamu lah. Ada Good Friday di mana kami mengingatkan hari di mana Yesus meninggal. Easter itu adalah hari yang dia rise again, dia hidup lagi hari ketiga lah. Tengok ni, ini adalah gambar gereja kita. Okey. Katedral yang saya kata tadi itu kerusi ni
Yang bila uskup datang, dia duduk di sana. Tak ada orang yang lain yang akan duduk di sana lah. Gereja kita macam salib. Ya. Oh, this is bentuk salib. Kita tengok. Ini panjang, ini lebar dia. Dalam architecture dia panggil cruciform architecture. Pantang larang agama Kristian. Larangan dalam agama Kristian adalah peraturan atau prinsip yang dianggap suci dan diikuti oleh penganut Kristian. Pantang yang paling penting dalam agama Kristian adalah tidak menyembah atau mentaati Tuhan selain Allah. Orang Kristian percaya kepada doktrin Trinity, adalah kepercayaan kepada satu Tuhan yang wujud dalam 3 orang. Tuhan Bapa, Yesus Kristus, iaitu anak Tuhan, dan Roh Kudus. Oleh itu, kesetiaan kepada Allah adalah prinsip utama agama ini. Orang Kristian diajar untuk hidup benar dan mengelakkan perbualan dan yang salah. Ini termasuk larangan jenayah, pembohongan, kecurian, keganasan dan semua kelakuan tidak bertika. Sebahagian daripada kesedaraan Kristian adalah menghindari maksiat dan menjalani kehidupan yang soleh. Teman sejati selalu akrab, makan bersama sepotong kebab. Jadilah pribadi yang penuh adab kerana selalu baca Alkitab. Itulah sedikit serangkap pantun yang sesuai untuk menggambarkan agama Kristian ini. Mereka sangat menekankan adab dan ketamadan pengangutnya. Melalui penghasilan dokumentari ini, kami sekumpulan berharap agar pengetahuan umum berkaitan agama Kristian, agama kedua yang dianuti oleh rakyat Malaysia berbilang kaum ini, dapat disampaikan serta difahami dengan jelas ke pengetahuan umum. Berakhirlah sudah perjalanan kita dalam penjelaja dan mengaji keunikan agama tadi. Saya Syadwin, thank you.